teks GST yang bakal dilaksanakan bermula April tahun hadapan. Jadi GST ini pasti merupakan antara topik yang agak hangat diperdebatkan beberapa bulan kebelakangan ini sejak ia dibentangkan buat pertama kali oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika bajet 2014 yang lalu. Dan kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci daripada Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan untuk mengupas dengan lebih mendalam, lebih terperinci mengenai topik ini. Kewajaran GST itu antara yang akan diperjelaskan untuk memperincikan, memperkatakan dan juga mempelajukan lagi apa sahaja mengenai GST pada petang ini ialah Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan. Jadi Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian untuk bersama kami pada petang ini dan kita melihat pada topik yang saya telah pun wawarkan kepada penonton kami itu mengenai GST, satu topik yang sekarang ini kita lihat ia sebagai satu trending di laman FB, Instagram, Twitter, di mana sahaja sama ada media cetak ataupun media elektronik, semuanya memberi tumpuan yang agak hangat dan juga panas juga mengenai GST itu sendiri. Jadi kami berbesar hati apabila Datuk hadir pada petang ini. Sekurang-kurangnya kita akan memberi penjelasan lagi kepada penonton-penonton kita apa itu GST dan juga mungkin ada juga persoalan tambahannya di situ. Adakah GST itu merupakan cukai baru, Datuk? Assalamualaikum sekali lagi, Saudara Hisham. Terima kasih pada TV1 RTM. GST dalam bahasa Inggeris, Goods and Services Tax dalam bahasa Malaysia, cukai barang dan perkhidmatan. Dan sebelum itu, saya ingin maklumkan di sini bahawa rakyat sudah membayar cukai sekarang ini. Sama ada mereka berada di kampung atau berada di pekan atau berada di bandar. Cukai itu dipanggil cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan ini ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang spesifik. Apakah contoh 5%? Iaitu cukai barangan makanan yang diproses. Maggi, mentega, keju, apa lagi, aiskrim, itu makanan diproses 5%. Kita dah bayar dah ni. Hari-hari kita bayar sehingga 31 hari bulan Mac tahun 2015. Satu lagi kumpulan ialah 10%. Pakaian yang kita pakai 10%, perabot yang ada di rumah, pinggan mangkuk dan segala TV, peti sejuk, kereta, itu 10% cukai jualan. Satu lagi ialah cukai perkhidmatan 6%. Makan di KFC, McDonald, pergi hotel, kemudian segala top up yang kita guna untuk handphone, dan apa lagi, servis apa ni, katalah kita ada security servis, itu 6%. Yang kita lalui setiap hari. Setiap hari, sejak tahun 72 cukai jualan, sejak tahun 75 cukai perkhidmatan, tapi rakyat tak perasan. Kenapa rakyat tak perasan? Sebab cukai itu dikutip oleh custom di kilang baju, di kilang kasut, di kilang TV, di kilang peti sejuk, di kilang perabot, di kilang pinggan mangkuk, di kilang makanan diproses. Itu sebab kenapa rakyat tidak perasan mereka sudah pun membayar cukai jualan selama ini. Dan segalanya itu kita akan mansuhkan. 5%, 6%, 10% dan lebih itu kita akan mansuhkan dan kita ganti hanya dengan satu cukai, iaitu cukai GST ataupun cukai barang dan perkhidmatan. Itu dia. Jadi kenapa ianya perlu ditukar? Kalau itu ada persoalan pertambahan kepada situ, Datuk. Pertama, cukai sekarang ini, cukai jualan dan cukai perkhidmatan ini dalam bahasa Inggeris SST. Dan cukai sekarang ini tidak telus. Rakyat tidak tahu mereka bayar cukai. Cukai GST telus sebab ada dalam resit nanti 6%. Sekarang ini kita dah bayar lebih pada 10% pun. Ini satu lagi keburukan cukai yang sekarang ini, dia ada cukai atas cukai. Apabila dikutip di custom, akhirnya dibagi pada pemborong, kemudian dihantar kepada peruncit, peruncit dibeli oleh pengguna kita semua. Dia ada rantaian cukai atas cukai, akhirnya 5% itu lebih pada 5% yang kita bayar, 10% itu lebih pada 10% kita bayar. Dan kita tidak tahu. Jadi cukai sekarang ini tidak telus. Satu lagi dia ada cukai atas cukai. Itu sebab kita nak mansuhkan. Dan satu lagi dia tidak berkesan dan dia tidak cekap. Bererti cukai yang kita nak buat ini cukai yang lebih cekap, cukai yang lebih telus, cukai yang lebih berkesan untuk meningkatkan daya saing negara.
Cukai sekarang ini ada dikenakan kepada ekspor. Kita hantar barangan ke luar negara, ada elemen cukai 10% dan lebih. Jadi ekspor kita lebih tinggi sekarang dengan sistem cukai yang ada. Dengan GST, 10% itu sudah tidak ada, 6% pun tidak dikenakan terhadap barangan yang kita hantar ke luar negara. Jadi ini antara sebab utama kita nak laksanakan GST, sebab cukainya lebih berkesan, cukainya lebih telus, cukainya lebih cekap untuk daya saing negara. Selain pada itu, kita nak menambah sumber hasil. Apakah maksud sumber hasil? Sekarang ini daripada RM100 pendapatan negara, RM56 datang daripada cukai pendapatan syarikat dan juga individu, RM32 daripada 100 hasil negara itu datang daripada hasil petroleum. Hasil petroleum ni boleh habis. Dan cukai pendapatan ini turun naik bergantung kepada keadaan ekonomi negara. Oleh kerana itu, kita kena ada sumber ketiga, iaitu cukai tidak langsung, GST. Itu antara sebab yang saya boleh kongsikan untuk awal ketika ini. Saya rasa permulaan yang cukup baik, Datuk. Sebabnya saya rasa penonton kita sudah pun mula sudah mula cuba untuk memahami dan kita akan manfaatkan lagi ruang waktu ini untuk kita melihat bagaimana pula dari segi implementasinya dan juga apa sebenarnya manfaat GST ini kepada negara kita. Apapun, Datuk, saya bawa Datuk kepada satu perkara ini. Di Britain, GST yang dikenakan lebih kurang 20%. Dan juga kadar-kadarnya berbeza. Kalau di negara jiran kita seperti Indonesia 10%, Singapura dan Thailand 7%. Kita punya kadar kita sendiri. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan ataupun bagaimana untuk kita menentukan kadar cukai GST itu dan perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam satu penetapan peratusan GST itu, Datuk? Ya, 6% ini adalah antara yang paling rendah dalam dunia. Itu satu fakta yang saya nak kongsikan sini. Ada dua negara yang lebih rendah pada kita, Jepun 5%, Kanada 5%. Selepas itu 6 dan ke atas. Ya. Jadi dengan lain perkataan, kita mengenakan antara yang paling rendah dalam dunia daripada 160 negara dah laksana GST ni. Dalam dunia ni ada 193 buah negara dan yang laksanakan 160. Berarti jadi kalau bukan perkara baru lah, Datuk. Ya, bukan perkara baru. Berarti 83% negara sudah laksanakan. Daripada 10 orang yang ada dalam dunia ni, 9 orang berada dalam negara yang dah laksana GST. Dengan lain perkataan, 90% daripada penduduk dalam dunia ini berada dalam negara yang melaksanakan GST. Dan kita nak jadi negara maju. Oleh kerana itu, GST ini adalah cukai yang lebih baik. Kenapa kita tidak mahu beralih kepada yang lebih baik? Tentunya kita inginkan beralih kepada yang lebih baik. Kenapa Malaysia 6%? Itu persoalan. Sebelum ini kita dah ada sumber 5% cukai jualan, 10% cukai jualan dan 6% cukai perkhidmatan. Jadi kita itu sumber hasil pada saat dan ketika ini yang dikutip oleh custom. Ya. Kalau kita letak bawah daripada itu, bererti kita tidak ada pertambahan pendapatan kepada negara. Kita ingin pertambahan lah. Tahun hadapan dijangka bertambah 3 bilion ringgit daripada cukai yang sebelum ini. Kita tambahlah. Kalau kita buat suatu perkara tidak menambah, bagaimana kita nak pulangkan wang itu kepada rakyat? Jadi kita pilih 6% itu pada pandangan kita adalah yang wajar. Kalau kita lihat dari segi hubung kait, boleh saya gunakan terma iaitu perkiraan politik, Datuk. Contohnya, katakanlah kadar yang sepatutnya bila dikira dari segi ekonomi mungkin 10%. Apabila katakanlah kalau kerajaan mengenakan ataupun menetapkan kadar 10% itu yang akan menyebabkan rakyat akan tiba-tiba mungkin melenting melihat kepada tiba-tiba ada je cukai di kadar 10% itu. Jadi adakah mungkin disebabkan itu juga kerajaan telah pun mengambil kira dua-dua perkara ini, dua-dua elemen itu, iaitu politik dan juga ekonomi. Melihat kepada perkaitan politik dan ekonomi perlu diseimbangkan, Datuk. Ya, kalau politik itu maksudnya kita ingin mengutamakan rakyat. Betul, itu perkiraan yang penting lah. Kenapa ada yang menuduh kenapa tak ikut macam Singapura bermula dengan 3%? Kita telah bermula dengan 5%, 6%, 10%. Cukai-cukai yang ada sekarang. Oleh kerana itu, kita tidak boleh bermula lebih rendah daripada
apa yang kita telah mulakan. Singapura bermula 3% itu kerana Singapura tidak ada langsung cukai berbentuk 5, 6, 10% yang saya sebut SST ni. Dia bermula dengan GST 3%. Jadi dia tidak mahu mungkin memeranjatkan rakyatnya, dia mula dengan 3. Tapi kita dah ada 5, 6, 10. Jadi cuma kita tak sedia maklum. Kita tak maklum. Sebab cukai itu sebab saya kata tadi kita perlu cukai yang telus. Cukai sekarang tidak telus, kita bayar tapi kita tidak tahu. Jadi kita inginkan cukai yang lebih telus. Itulah antara sebab kenapa pilihan 6% itu. Melihat kepada apa yang berlaku waktu ini, Datuk, kenapa ianya perlu dilaksanakan sekarang? Sebab saya kira perkara mengenai GST ini sudah pun lama juga, sudah pun diterbitkan mengenai mahu diwujudkan GST itu, dilaksanakan GST itu. Tetapi hari ini kenapa ianya perlu dilaksanakan? Kenapa pula sekarang untuk tahun hadapan? Dan adakah itu merupakan waktu yang sesuai melihat kepada jalan kita nak pergi ke arah sebuah negara yang maju, Datuk? Ya. Tahun 83 kita menghantar pegawai kita satu pasukan ke Korea Selatan untuk belajar GST. Tahun 88 Tun Daim Zainuddin pada ketika itu Menteri Keuangan menyebut bahawa kita akan melaksanakan GST. Tahun 92 Menteri Keuangan pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju berucap dalam bajetnya untuk melaksanakan GST tahun 93. Tahun 2004 Tun Abdullah ingin melaksanakan GST tahun 2007. Jadi tahun 2005 kita hantar lagi tim pasukan ke Indonesia, ke Australia dan juga ke New Zealand untuk belajar GST. Tahun 2009 kita bentang rang undang-undang bacaan kali pertama. Tahun 2013 akhirnya Perdana Menteri mengumumkan 25 Oktober 2013 kita nak laksana GST pada 1 April tahun 2015. Jadi sejarah GST ini 30 tahun di Malaysia. Jadi kita mempunyai satu sejarah yang panjang dan pada pandangan kita tidak perlu ditangguh lagi sebab kita nak jadi negara maju ni dalam masa 6 tahun daripada sekarang. Oleh kerana itu pada pandangan saya inilah waktu yang amat sesuai. Kalau kita sudah menjadi negara maju maka ia dianggap kita ini tidak melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan. Kita ada rating yang tertentu yang diguna pakai dalam tanda aras ekonomi dunia. Salah satu rating itu inginkan supaya subsidi dikurangkan, GST dilaksanakan. Itu di antara kriteria rating itu. Kalau rating kita menurun, maka pelabur akan keluar, negara kita akan dianggap sebagai negara yang tidak bagus ekonominya. Jadi rating itu perlu kita ambil kira apabila kita nak melaksanakan GST. Beralih kepada manfaat. Apakah manfaat yang akan diperolehi oleh rakyat? Jadi kadar cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST yang dikenakan sebelum ini disifatkan agak tinggi. Itu masing-masing 6% dan 10%, namun GST hanya mengesyorkan sekitar 6%. Ada diterangkan oleh Datuk tadi. Adakah ini punya berkaitan dengan manfaat itu, Datuk? Ya. Satu, ada orang kata barangan akan naik. Itu yang harga popularnya. Barang itu disebut. Saya ingin maklumkan bahawa oleh kerana kadar cukai sebelum ini ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10. Yang mana yang 6% itu apabila GST dilaksanakan akan terus kekal 6%. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian yang 5% itu sebenarnya dibayar oleh kerana ada cukai atas cukai pun 6% dan lebih. Adalah sedikit sahaja kenaikan. Kemudian yang 10% itu, macam saya sebut tadi, pakaian, barangan dapur, alatan rumah, kereta, yang 10% apa semua ni, minuman bikarbonat, segala jenis, macam segalalah Coca-Cola lah apa semua tu. Itu 10% dan lebih sekarang ini kerana ada faktor cukai atas cukai itu. Semuanya itu akan turun jadi 6% saja cukainya. Dari segi kalau teorinya perkiraan itu menunjukkan kita lebih untung. Ya, lebih untung dan kurang. Dan harga sepatutnya harga barang itu akan turun. Kumpulan barangan yang sedemikian itu. Namun ada perkara-perkara yang ada hubung kaitnya dengan dari segi penurunan itu, mereka-mereka yang menjadi pengeluar dan juga orang pertengahan untuk sebelum dia sampai kepada pengguna, itu akan saya usulkan kepada Datuk sekejap lagi. Ya, betul. Apa dan lagi sebenarnya kita boleh hidup tanpa
GST ni apabila kita melihat senarai yang kita perhatikan tadi. Beras tak kena, kemudian semua jenis sayuran tak kena, semua jenis makanan laut tidak kena, rempah ratus tidak kena, garam, tepung tidak kena. Lepas itu air yang kita gunakan, air pipe di rumah tidak kena, daging segala jenis, daging ayam, ikan, telur ayam itik, telur itik, kerbau, lembu. Kalau kita ambil segala barangan itu, termasuklah ikan kering, ikan bilis, ulam-ulam, boleh tak kita hidup tanpa GST? Boleh. Tentunya kita boleh hidup tanpa GST. Namun pakaian kita masih kena GST, kasut kena, baju kena. Namun kita pun sekarang dah bayar. 10% lagi kita bayar. Selepas ini cuma 6%. Ini yang perlu dimaklumkan, dan saya ucap terima kasihlah kepada RTM kerana memaklumkan, memberikan peluang kepada saya untuk maklumkan kepada rakyat dalam sesi grandstand pada hari ini. Persoalan yang cukup besar, itu antara yang paling popular juga yang saya nak ajukan kepada Datuk. Mengapa sukar rakyat untuk nak menerima juga GST? Kita dah terangkan mengenai kapsul itu tadi. Datuk pun dah hadir juga, sudah menerangkan. Saya rasa sebelum ini banyak kali sudah tetamu undangan kita juga menerangkan dari segi manfaat GST itu sendiri. Masih juga dari segi sukarnya untuk mereka menerima keberkesanan manfaat GST itu, dan sejauh mana kalau ada juga mereka mengatakan bahawa sebenarnya GST ini membebankan rakyat, bukan memanfaatkan rakyat. Ada dua sebab. Yang pertama, konsep cukai itu sendiri perlu dipahami oleh rakyat. Cukai itu sudah pun menakutkan. Ya, tidak. Perkataan cukai itu sendiri menakutkan ramai orang. Tapi tanpa cukai, negara tidak boleh berfungsi. Dan tidak ada negara dalam dunia ini yang tidak mengutip cukai. Yang pentingnya, cukai daripada rakyat itu kita proses di Dewan Rakyat, Dewan Negara. Lepas itu kita kembalikan kepada rakyat. Daripada rakyat, dari rakyat, kita kembali pada rakyat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembangunan luar bandar dan bandar, dalam bentuk pembangunan sosial iaitu pendidikan, IPTA, dan juga daripada tadika lagi, dalam bentuk kesihatan, klinik dan juga hospital, dan membayar gaji jururawat, membayar gaji cikgu, membayar gaji doktor, membayar gaji penjawat awam, membaiki prasarana, meningkatkan prasarana daripada Perlis sampai ke Sabah. Semuanya itu perlukan cukai. Kita perlu 260 ribu juta, 260 bilion. Bajet tahunan kita 260 bilion. Dan di mana kita nak dapat hasil ini? Kita dapat, sebagaimana saya sebut tadi, cukai pendapatan syarikat dan individu, daripada cukai tidak langsung yang dikutip oleh kastam seperti GST ini, dan kita dapat daripada hasil petroleum. Oleh kerana itu, cukai ini perlu dipahami, ia bermanfaat untuk rakyat dan dipulangkan kembali kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang rakyat kurang jelas, maka saya ingin menyatakan di sini, yang membayar cukai itu hero negara. Mereka bersifat patriotik, mereka membantu negara. Kalau mereka bawa anak sekolah di sebelah, ketika membawa kereta sampai kat sekolah, dia boleh cakap pada anak dia, pagar sekolah ni duit daripada abah bayar cukai. Misal. Cikgu tu seorang, abah yang bayar gaji daripada cukai yang abah bayar tahunan. Misal. Jadi orang yang bayar cukai ini hero negara, membantu negara, memperkembangkan ekonomi negara dan sosial negara. Itu yang pertama yang perlu dipaham. Yang kedua ialah ramai rakyat tak jelas bahawa selama ini mereka sudah bayar cukai tidak langsung ini. Itu ramai yang tidak tahu bahawa segala pakaian mereka pakai dah mereka bayar cukai, tetapi kastam kutip di kilang pakaian. Itu sebab tak masuk dalam resit. Tetapi kali ini kita masuk dalam resit 6%. Oleh kerana mereka tidak tahu bahawa proses food, makanan yang diproses itu mereka dah bayar 5% dan lebih. Lepas ini 6%. Dan kalau mereka faham tentang konsep cukai, dan kalau kita faham bahawa kita sekarang ini telah membayar cukai, maka tidak ada terasa beban pun. Namun kalau pembangkang dia tak ceramah bab selama ini kita sudah membayar cukai ini. Mereka tak akan sebut perkara itu. Saya nak maklumkan sekali lagi, GST bukan cukai baru. GST bukan cukai tambahan. GST cukai mengganti cukai yang akan kita mansuhkan. Itu dia. Dan itulah yang kita perlu lihat, di mana sebenarnya pembayar cukai itu, siapa yang aktif membayar cukai adalah hero kepada negara. Kita perlu ada sifat patriotik
untuk kita menjadi seorang pembayar cukai dan kita menjadi penyumbang kepada apa yang kita lihat di sekeliling kita, pembangunan, itu semua hasil daripada cukai yang kita bayar. Betul. Pengutip cukai ini lembaga hasil dalam negeri. Ya. Kita ada 11,000 orang dan yang kedua pengutip cukai tidak langsung ialah custom. Ya. Kita ada 13,000 orang petugas yang mengutip terutama cukai di Malaysia ini dua lah, lembaga hasil dalam negeri dan juga custom. Jangan khawatir dengan mereka melaksanakan tugas yang baik dan jangan khawatir terhadap cukai yang kita berikan kerana kita menunaikan amanah. Kita ambil daripada rakyat, kita pulang pada rakyat dalam pelbagai bentuk membangunkan negara Malaysia yang tercinta ini. Dalam tempoh 24 jam sebelum kita bersua untuk rancangan pada petang ini, Datuk, kita telah pun memaklumkan kepada kawan-kawan kita, penonton kita mengenai topik JST yang akan kita perbualkan petang ini. Dan ada kami terima beberapa maklum balas ataupun feedback daripada mereka. Antaranya, saya pohon, Datuk, untuk ulaskan selepas ini, itu rakyat bekerja keras untuk mendapatkan sumber pendapatan masing-masing. Tiba-tiba kerajaan mengenakan cukai sebab kerajaan tak cukup duit. Perkara ini agak janggal berlaku, kerajaan belanja berlebihan, rakyat pula kena bayar. Itu satu. Dan juga barangkali pegawai-pegawai di peringkat liaison sedikit gagal menerangkan perkara ini kepada masyarakat, dan itu barangkali juga, saya ulangi, barangkali menjadi punca mengapa topik JST ini dilihat dari sisi yang agak negatif, terutama sekali di laman sosial. Jadi minta komen daripada Datuk kepada perkara ini. Tidak ada negara dalam dunia ini yang tidak mengenakan cukai kepada rakyat. Itu perkara pokok utama. Kita pergi ke mana pun kita tak akan jumpa negara yang tak mengenakan cukai kepada rakyat. Kalau kita pergi ke Brunei sekalipun, negara yang kaya raya, Brunei belum melaksanakan JST lah. Dan tapi negara kita yang lain di sekitar kita sudah laksanakan JST. Brunei masih ada lagi cukai korporat, ya. Jadi kemana pun kita pergi, sebagai sama ada orang yang berjawatan, orang yang berpendidikan, orang yang profesional ataupun seorang usahawan, kita tak boleh lari daripada membayar cukai di mana pun dalam dunia ini. Kecuali kita nak hidup dalam dunia kita sendiri yang tidak wujud negara itu. Itu jawapan kepada mereka yang bekerja keras tiba kerajaan ambil duit mereka. Kita bukan ambil banyak, kita ambil sebahagian, ya. Sebahagian untuk siapa? Untuk rakyat juga. Itu yang penting. Bukan kita nak songlap duit itu. Kerajaan tidak menyimpan baki wang. Sekarang ini kita defisit, bajet kita defisit, berarti kita berbelanja lebih daripada pendapatan sedikit. Tapi defisit ini akan kosong pada tahun 2020. Kita mengurangkan 0.5% setiap tahun defisit kita ini. Jadi jangan risau tentang memberi wang kepada kerajaan dalam bentuk cukai, kerana wang itu kita kembalikan kepada rakyat. Dalam kita di negara Malaysia ni, apa yang kita dapat daripada wang yang kita berikan kepada kerajaan dalam bentuk cukai? Negara yang aman damai. Negara yang aman damai yang menyebabkan kita boleh lagi mencari penghidupan, yang kita boleh meneruskan pekerjaan, yang kita boleh mengembangkan perniagaan. Pada ketika yang sama, kerajaan pergi ke hulu ke hilir, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin, untuk mencari apa? Pelabur dan mengembangkan nama baik Malaysia ke seluruh Malaysia, berbaru ke seluruh dunia, berbaru ni ke negara China. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya ruangan dagangan Malaysia itu melingkupi serata dunia. GST akan menyebabkan barangan kita pula jadi lebih laku di pasaran dunia, terutama di 160 negara yang telah mengenakan GST, yang mana barangan ekspor mereka tidak ada sebarang kenaan cukai. Kita juga kena memastikan barangan ekspor kita keluar itu tidak ada sebarang kenaan cukai. Sekarang ni ada. Jadi GST ini boleh menambah pertumbuhan ekonomi negara 0.3% dan menambah perkembangan ekspor kita 0.5%. Ekonomi negara kita akan berkembang dengan GST dan ekspor negara kita berkembang dengan GST. Akhirnya yang untung ialah rakyat. Itu yang penting. Kalau kita melihat negara yang tidak aman, mungkin atas kerana politiknya tidak stabil, kerana kerajaan tidak menjaga dengan baik negara jiran kita, ya, Thailand. Apabila kita melihat suku tahun pertama pertumbuhan ekonomi Malaysia, Januari, Februari, Mac, April ini, pertumbuhan ekonomi negara berkembang 6.2%. Kalau ada GST, tambah lagi lah. Tetapi di Thailand, kerana tidak terurus dengan baik ekonomi dan politiknya, negatif
0.5%, menguncup ekonominya. Kita berkembang dengan hebat, mereka menguncup sebelah aja, ya. Dan inilah kutipan kita itu juga untuk subsidi. Di Malaysia ini kita bagi subsidi banyak pada rakyat. Around 95 ada subsidi. Sekali kita tuang 1 liter, bayar RM2 10 sen, 73 sen kerajaan top up tambah 1 liter sebagai subsidi. Sekali kita tuang RM2 1 liter diesel, 83 sen kerajaan top up untuk subsidi diesel. 73 sen campur 83 sen ini dijumlahkan keseluruhannya ialah 22.34 bilion, 22,000 juta. Kalau kita bagi dengan 12, lebih kurang 2,000 juta sebulan. Itu baru cerita subsidi petrol dan diesel. Ini duit daripada cukai lah ni. Kita nak memudahkan rakyat. Itu sebab kos kita belanja untuk petrol dibanding dengan Singapura RM5.40 1 liter, di sini cuma RM2.10 1 liter. Baik. Untuk membantu rakyat. Saya nak tambah satu lagi, antara juga trending ataupun popular juga, Datuk. Dengan GST, 12 juta tenaga kerja akan terpaksa membayar cukai. Selama ini pun mereka dah bayar. Ini dia satu perkara, ya. Selama ini mereka bayar 5% dan lebih, 6% cukai perkhidmatan, 10% dan lebih cukai jualan. Selama ini mereka sudah bayar. Selepas ini mereka cuma bayar satu sahaja kadar, iaitu 6%. Jadi tak payah risaulah tentang bab itu. Namun di Malaysia ini, kalau kita berkeluarga, ya, dengan pendapatan RM4,000 dan kita mempunyai anak, kita tak perlu bayar cukai pendapatan. Cukai jualan kita bayarlah. Sekarang GST kita bayarlah. Namun cukai pendapatan individu kita tak perlu bayar kalau pendapatan RM4,000 dan ke bawah. Mana nak cari negara macam kita ni, ya? Banyak kelebihan. Saya rasa kira mungkin Datuk ada nyatakan perkara ini dari segi bagaimana hasil boleh bertambah sedangkan kadar cukai GST adalah lebih rendah daripada kadar SST. Jadi adakah rakyat akan menanggung bebanan untuk membayar cukai? Ya, saya ada satu fakta penting yang saya nak kongsikan di sini. Iaitu pada saat dan ketika ini terdapat apa yang diistilahkan sebagai ekonomi terselindung atau dalam bahasa orang putih ni underground economy. Apakah maksud the black economy, the shadow economy, ekonomi terselindung, ekonomi gelap ni apa dia? Maksud yang mudah untuk dipaham ialah orang tak bayar cukai. Orang lari cukai. Orang tipu cukai. Orang yang patut bayar cukai tinggi, katalah patut bayar RM10,000, dia bayar RM8,000. Ini di sini GST boleh menampung segala lompong-lompong ini. Ini satu lagi kebaikan dan faedah GST ini. Jadi mereka tak boleh nak lari-lari cukai ni. Berapa banyak lari-lari cukai ni? Dalam negara membangun semacam Malaysia, 30% daripada keluaran dalam negara kasar. Dalam negara yang telah melaksanakan GST, 30% itu berkurang jadi 10 hingga 15% sahaja. Berarti dia kurang separuh atau lebih. Dan menutup ekonomi gelap, ekonomi underground, ekonomi bawah tanah yang lari cukai, tak bayar cukai ini. Daripada situ kita dapat tambahan hasil. Selain daripada GST itu memanglah ruang lingkupnya agak luas, tetapi yang lebih penting ialah kita boleh dapat tambahan hasil daripada kumpulan-kumpulan ini. Baik saudara, membangunkan kemudahan infrastruktur di kawasan luar bandar itu tadi antara salah satu manfaat yang boleh diperolehi melalui pelaksanaan GST. Jadi kita tahu kerajaan sangat serius dalam perkara ini, namun pada masa sama enggan untuk membebankan rakyat dalam mekanisme pembayaran cukai yang tinggi. Kita berbalik semula kepada yang berbagai Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan, tetamu kita di studio hari ini. Datuk, ini satu lagi persoalan yang menjadi kebimbangan ramai pihak, kenaikan harga barangan. Saya rasa itu yang paling popularnya apabila menyentuh mengenai cukai GST itu. Kenaikan barang mungkin ada faktor yang mendorong kepada perkara itu. Sebelum kita melaksanakan tarikhnya itu nanti pada tahun hadapan, apa agaknya langkah-langkah yang akan diambil untuk mengawal kenaikan harga barang ini kepada pihak-pihak yang
boleh menaikkan harga barang apabila GST itu nanti bakal dilaksanakan, Datuk? Ada 3 kaedah. Okey. Yang pertama, kita akan menyediakan apa yang dipanggil sebagai Shoppers Guide ataupun panduan pengguna. Hampir ada 1,000 barang dalam panduan pengguna itu. Di situ akan dinyatakan barang mana yang naik sikit, barang mana yang tidak berubah dan barang mana yang turun. Kita akan war-warkan Shoppers Guide itu. Dan daripada buku panduan itu dijadi rujukan pada pengguna supaya pengguna boleh menjadi sebagai pengguna yang bijak. Yang kedua, kita sekarang ini ada Jawatan Kuasa Kos Menangani Sara Hidup. Yang ini dipengerusikan arahan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri yang pengerusikan. Ramai menteri ada dalam itu, banyak kementerian ada dalamnya. Dan kita terus akan memastikan kos hidup dari segi harga rumah, dari segi harga barangan, ya, akan terus terkawal, ya, dan kemudian segala kos-kos yang lain akan kita kawal. Satu lagi ialah kita akan melaksanakan apa yang dipanggil sebagai Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Anti Profiteering, keuntungan yang berlebihan. Ini kadang-kadang mereka ni menangguk di air keruh, ya. Kadang-kadang mereka ini mengambil kesempatan daripada kesempitan. Apabila kita tarik subsidi 34 sen daripada gula, kita dapat 440 juta. 440 juta itu kita buat 50 klinik desa, 30 klinik satu Malaysia, kita gaji 6,800 jururawat baru. Tapi apabila kita tarik 34 sen, naik gula 34 sen, satu gelas air, satu cawan air ada naik sampai 30 sen, kenapa pula? Adakah kita letak 1 kilo gula ke dalam segelas air itu, ya? Jadi ini dia. 1 kilo gula boleh membuat mungkin 100 gelas air. Sepatutnya kenaikan 34 sen bagi 100. 0.0034. Apabila kita tarik 20 sen daripada subsidi minyak, minyak naik 20 sen, kita dapat 4,400,000,000 juta. 4,000 juta tu kita kembalikan pada rakyat melalui BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Tapi kenapa roti canai naik 20 sen? Apa kaitan roti canai dengan harga minyak? Kita bukan goreng roti canai guna minyak diesel. Itu 2 contoh yang selalu saya sebut di mana-mana. Jadi ada pihak yang mengambil kesempatan daripada kesempitan. Itu sebab kita perlu ada Akta Kawalan Harga dan Anti Profiteering, anti keuntungan yang berlebihan. Jadi 3 perkara, Shoppers Guide ataupun panduan pengguna, Jawatan Kuasa Menangani Kos Sara Hidup, dan yang ketiga ialah ini dia, Akta Kawalan Harga dan Anti Profiteering yang kita akan pastikan dikuatkuasakan. Okey. Dalam tempoh kita sudah pun berbincang dalam bermula pada jam 3 tadi, Datuk, kita dah ceritakan dengan lebih jelas pukul 2 tadi. 2 suku. Pukul 2 suku tadi. Kita banyak penjelaskan mengenai manfaat GST itu kepada rakyat. Kita nak lihat hingga dari sisi yang lain sikit, impak kepada kerajaan itu sendiri. Kita mungkin lihat bahawa apabila kerajaan mengisytiharkan untuk melaksanakan GST itu sendiri, mungkin kerajaan itu dianggap tidak popular. Jadi mungkin ada implementasi bahawa apabila pelaksanaan GST itu nanti ada impaknya kepada kerajaan. Impak yang dari sudut pada rakyat, banyak manfaat kepada kerajaan itu sendiri. Apa komen Datuk kalau dinyatakan sebegitu? Akan ada kenaikan sedikit, ya. 1.8% indeks harga pengguna ataupun Consumer Price Index atau kadar inflasi. Tetapi memang ini tidak popular lah. Tetapi apabila kita melihat negara-negara lain, kenaikan itu one off, sekali sahaja. Selepas itu kenaikan itu akan stabil, turun dan stabil. Ini kita lihat daripada semua negara-negara yang melaksanakan GST. Saya tidak mahu berselindung tentang perkara ini. Kerana apa? Kerana kita tukar gear SST nak tukar pada gear GST. Dan ada barangan yang sebelum ini dah kena SST nak bertukar pada GST. Lepas itu mungkinlah ada sistem, lepas itu dia mengambil kesempatan. Jadi adjustment period ataupun pertukaran waktu itu menyebabkan ada sedikit kenaikan. Tapi selepas itu dia akan turun dan stabil. Betul. Semua graf di negara-negara lain itu dia. Kalau pembangkang ceramah dia tak sebut ni. Dia kata akan naik lah, ya. Tapi saya nak maklumkan semua graf kita dah perhati, sama ada di Indonesia, di Thailand, di Singapura, di negara-negara lain, ya. Semuanya naik sikit, lepas tu diturun balik. Ada orang kata satu lagi, Syam,
Malaysia ni belum lagi jadi negara maju, kenapa nak laksana GST? Saya nak maklumkan di sini, negara yang miskin pun macam Bangladesh, kumpulannya tu ada 28 buah negara laksana GST dah. Kemudian yang berpendapatan sederhana rendah, kumpulan macam Indonesia ada 41 buah negara. Kumpulan sederhana tinggi macam Malaysia ni 39 akan jadi 40 negara campur Malaysia. Kumpulan negara maju macam Singapura dan negara-negara Jepun, Kanada, England, Perancis apa semua ni ada 42 buah negara. Jadi dengan lain perkataan, bukan hanya negara maju laksanakan. Kerana apa? Kita inginkan sistem cukai yang cekap, berkesan, telus. Efisien, efektif, transparent. Pembangkang nakkan semua perkara ni. Nak transparansi, nak ketelusan, nak kecekapan, nak keberkesanan. Tapi apabila kita nak buat, kenapa tak setuju? Bukankah pembangkang ingin juga meningkatkan daya saing negara ni di mata dunia, supaya negara kita boleh bertambah lagi hebat di mata dunia? Apa hal pembangkang tak setuju pula? Jadi ini dia perkara yang mengelirukan rakyat selama ini, dan terima kasih kerana bagi peluang untuk saya menjelaskan. Saya beri ruang kepada Datuk lebih kurang dalam 30 saat sahaja lagi. Sebelum kita menjengah kepada 1 April 2015, apa lagi agaknya kata-kata daripada Datuk sendiri kepada semua pihak, sama ada pihak kerajaan, pihak rakyat ataupun pihak-pihak yang turut sentiasa memantau pergerakan GST itu nanti, dan sekarang ini juga, apa kata-kata yang mungkin Datuk boleh nyatakan kepada semua? Cukai daripada rakyat, diproses di Dewan Rakyat, dikembalikan pada rakyat. Mereka yang bayar cukai adalah mereka yang patriotik dan cintakan negara dan membantu membangunkan negara. Cukai sekarang, SST, cukai jualan dan perkhidmatan, tidak cekap, tidak telus, tidak berkesan. Cukai GST cekap, telus, berkesan dan boleh meningkatkan daya saing negara dan diguna pakai di 160 buah negara yang kita nak jadi negara maju perlu laksanakan. Jadi jangan risau tentang GST, barangan keperluan asas harian tidak dikenakan GST, dan kita boleh hidup tanpa GST, kita boleh makan tanpa GST. Kedai-kedai runcit di keliling, pasar malam, pasar tani dan sebagainya itu tidak kena GST sebab dia tidak mencapai nilai jualan 500,000 dan lebih. Jangan risau tentang GST, sokong GST dan insya-Allah negara kita akan maju dan berkembang. Terima kasih Datuk Ahmad Maslan. Jadi banyak perkara yang perlu diambil perhatian menjelang pelaksanaan GST itu sendiri pada tahun hadapan. Pendidikan rakyat antara elemen amat penting. Jadi pendidikan perlu disertakan dengan proses menyedarkan rakyat bahawa proses pembayaran cukai adalah tanggungjawab. Dalam proses persediaan ini juga kualiti penyampaian maklumat itu amat perlu dipertingkatkan. Dan peranan media amat besar untuk memastikan rakyat faham segala-galanya mengenai GST. GST boleh disimpulkan sebagai satu bukti pengaplikasian demokrasi dan accountability kerajaan yang positif sekaligus menjanjikan kesanlangsungan jangka masa panjang. Tanpa hasil pendapatan daripada pembayar cukai, mana mungkin kerajaan mampu menyediakan semua perkhidmatan awam yang rakyat yang kita semua nikmati ketika ini. Dan kerajaan juga maklum mengenai tuntutan lebih banyak kebertanggungjawaban mereka terhadap rakyat. Apatah lagi kendak rakyat yang menuntut lebih banyak accountability daripada kerajaan. Inisiatif penjelasan hari ini kami harap dapat membantu mempertingkat kefahaman anda di luar sana mengenai kewajaran GST. Jadi ucapkan terima kasih sekali lagi banyak-banyak kepada Datuk Ahmad Maslan. Sebentar sedikit dalam ruang hampir pada 1 jam kita berbicara mengenai GST ini, dan insyaAllah kalau ada masa ruang lagi kita akan bersua kembali bersama dengan Datuk. Terima kasih Hisham, terima kasih RTM.